Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey kan, alhamdulillah kan kita bersama lagi. Okey. Semenjak Mufti Pulau Pinang mengeluarkan kenyataan harus menyokong parti politik kan. Setelah Mufti ni keluarkan kenyataan ni, pelbagai serangan-serangan daripada pihak-pihak pencacai politik, pihak-pihak penyokong parti politik, terutama Parti PAS dan pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional dan pimpinan-pimpinan Parti PAS. Setelah kenyataan ni dikeluarkan, pelbagai serangan-serangan mengkafirkanlah, dia pun guna ayat Quran tu, guna pelbagai ayat, pelbagai sudut, pelbagai ayat-ayat Quran, nas, dalil untuk nak cerita parti mereka tu yang paling Islam di dalam dunia dan akhirat ni. Jadi, adalah dapat pelbagai lah kan. Habis kerajaan Pulau Pinang dikritik kau-kaunya, ini pakat-pakat kata inilah mufti DAP lah, ini ajaran daripada DAP lah, Islam DAP, segalanya macam-macam kalau hampa baca komen-komen tu. Jadi aku akan bawakanlah seorang kawan ni, kawan ni mempertahankan kenyataan Mufti Pulau Pinang. So, jom sama-sama kita dengar dan kita fikirkan. Kan? Aku pun semalam, aku dah buat satu video. Membalas hujah daripada doktor apa, aku pun lupa nama dia. Dia balas hujah terhadap Tun Faisal setelah Tun Faisal dia petik segalanya ayat-ayat Al-Quran di dalam posting dia, dan dia buat 2 ke 3 posting balas kenyataan daripada Mufti Pulau Pinang. So hari ni semalam aku dah buat satu video untuk membalas hujah Tun Faisal. Sekarang ni aku bawa lagi seorang Ustaz Faiz Al-Azhari untuk menjawab lagi, untuk bagi tahu kepada pengkritik terhadap Mufti Pulau Pinang. Jom kita bersama-sama. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya berada di sini untuk mempertahankan sahibus samahah Mufti Pulau Pinang daripada cercaan dan makian yang dikenakan, yang ditujukan kepada beliau kerana kenyataan beliau yang menyatakan mengundi mana-mana parti adalah harus hukumnya. Saya mengingatkan di sini sahabat-sahabat saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa kita perlu menghindari perangai ta'assub. Kerana ta'assub ini membawa kepada kebinasaan. Ta'assub telah membawa kita kepada akhlak yang keji, memaki orang, mencela orang, mengededah keaiban orang. Ta'assub juga telah membawa kita kepada menyeleweng daripada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menyeru kepada sekalian ahbab supaya meninggalkan perasaan dan juga sikap ta'assub kerana dia membawa kepada kecelakaan. Saya di sini akan terangkan kepada antum semua berkenaan dengan hukum mengundi, dan saya tekan dan saya sokong kenyataan sahibus samahah Mufti Pulau Pinang bahawa mengundi mana-mana parti hukumnya adalah harus. Dan seseorang jikalau niatnya baik maka akan diberi pahala. Maksudnya, betul, hukum asal bagi mengundi mana-mana parti adalah harus, tetapi jikalau seseorang itu niatnya baik maka diberi pahala. Seperti seorang makan hukumnya harus makan nasi ganda, tapi niat dengan makan nasi tadi untuk menguatkan amal ibadat, maka ketika itu diberi pahala. Nabi SAW menyebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap amalan itu dengan niat, dan bagi seseorang itu apa yang diniatkan daripada pahala ataupun dosa. Niat baik dapat baik, niat buruk dapat keburukan.
Dan kemudian para ulama menyebut dengan niat juga dapat mengubah perkara adat seperti makan tadi kepada ibadat, kepada dikira sebagai satu amal soleh yang diganjarkan dengan pahala. Mungkin ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, betulkah semua parti adalah sama sehingga kita boleh kata harus untuk kita memilih mana-mana parti? Baik, jadi saya katakan bahawasanya semua parti adalah sama, dan parti A, himpunan parti A pun ada Muslim dan non-Muslim, dan himpunan parti B juga ada Muslim dan juga non-Muslim. Maka kedua-duanya adalah sama, dan kedua-duanya kita sebut bahawasanya diketuai oleh orang Muslim. Parti A, PN, saya sebut secara jelas, orang Muslim yang memimpinnya. PH juga Muslim yang memimpinnya. Maka secara realitinya ada dua-dua persamaan bagi kedua-dua parti. Maka kita sebut apabila sama, maka haruslah mana-mana untuk apa kita memilihnya. Dan ditambah pula bahawasanya tidak perlu ada rasa terancam kepada memilih mana-mana parti, terancam kepada urusan agama Islam, kepada urusan raja-raja, urusan rakyat. Kerana apa? Kerana perkara-perkara ini telah dijamin oleh perlembagaan Islam sebagai agama rasmi, dan kemudian raja-raja bertindak sebagai penaung bagi kesemua rakyat yang beragama Islam, dan syiar Islam akan pasti dijaga. Jadi tidak ada masalah dalam perihal tersebut. Dan kita boleh sebut juga kedua-dua pemimpin parti yang Muslim tersebut mengikrar untuk mempertahankan agama Islam dan Melayu. Maka di situ kita sebut tidak ada apa perbezaan dari sudut yang saya sebutkan tadi, iaitu apa, kedua-dua parti memiliki Muslim dan non-Muslim, kedua-dua parti pemimpinnya adalah Islam, dan kita sebut tadi kedua-dua parti mengikrar untuk mempertahankan agama Islam sebagai syiar agama dan mempertahankan kedaulatan perlembagaan dan juga raja-raja Melayu. Mungkin ada persoalan yang seterusnya daripada sahabat-sahabat sekalian, Ustaz, parti A perlembagaannya perlembagaan Islam, parti B perlembagaannya perlembagaan sekular, kafir, liberal dan sebagainya. Maka bukankah menyokong parti yang perlembagaannya Islam itu mendapatkan kita pahala, dan menyokong parti B yang merupakan parti yang kafir, sekular, mendapatkan kita dosa? Maka saya sebutkan kepada antum semua bahawa tak benar semata-mata menyokong sesuatu parti hanya kerana perlembagaannya mendapatkan pahala atau dosa atau keislaman ataupun kekufuran. Tidak ada kelaziman antara keduanya. Kalaulah kita kata ada kelaziman, sokong parti ini maka dapat pahala, maka jadi Islam, sokong parti ini dapat apa? Dosa ataupun jadi kafir, maka nescaya orang yang berada di negara non-Muslim, yang berada di bawah perlembagaan negara non-Muslim yang jelas-jelas bukan perlembagaan Islam, parti yang berada di sana parti bukan Islam, dan perlembagaan setiap parti bukan perlembagaan Islam, nescaya mereka semua tu dihukum berdosa kerana berada di sana, dihukum berdosa dan kufur kerana memilih parti-parti yang bukan Islam dan perlembagaan yang bukan Islam. Ini ditolak oleh ulama secara ijma'. Mana ada ulama berpandangan sedemikian. Bahkan daripada sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah duduk di negara yang kafir yang memusuhi Islam, iaitu Mekah. Nabi membenarkan para sahabat duduk bersama dengan pemimpin kafir, iaitu di Habasyah. Dan itu tidak memberi kesan kepada keimanan keislaman mereka. Jadi sebab tu saya sebut, bahkan dalam riwayat At-Tabari, di kalangan sahabat ada yang memberi tawaran kepada Najasyi yang sedang berperang dengan pakciknya untuk dia terlibat dalam ketenteraan untuk mempertahankan negara Al-Habasyah. Dan itu nak menunjukkan kepada apa? Perkara tersebut tidak melazimkan kepada keimanan seseorang, keislaman seseorang dapat pahala ke dapat dosa. Bahkan itu adalah semata-mata dipanggil hal ehwal kehidupan yang mesti kita lalui sebagai seorang manusia, dan apatah lagi kita sebagai seorang Muslim. Bahkan
Dia sebut keimanan kita adalah apa? Cukup dengan bahawasanya kita mempercayai rukun iman yang disebut, dan cukup dengan apa yang kita imani, seperti yang disebut dalam pengajian ilmu tauhid ma'ulima minad-din bid-darurah. Itu saya sebut secara detail, secara ringkas. Antum boleh cari maknanya dalam pengajian-pengajian tauhid di sisi para ulama, supaya cuma orang awam, orang nak bagi mudah faham. Tak rukun iman 6 tu saja, tak termasuk dia rukun iman perlembagaan, tak termasuk dia rukun iman parti dan sebagainya. Maka tak perlu kita melazimkan perkara yang tidak ada kelaziman padanya dan menghukum dan menyeleweng daripada tafsiran-tafsiran syariat. Ini dapat pahala, ini dapat dosa, kami makan pahala tak habis. Itu tak benar. Jadi kesemua daripada urusan agama kita, daripada hukum hakam, ada disiplin, ada kaedahnya. Tak boleh mana-mana orang yang tidak ada asas mengeluar bercakap tentang hukum hakam. Nabi SAW menyebutkan, ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nar. Siapa yang berani pada masalah fatwa ni, maka dia adalah paling berani untuk nak masuk ke dalam api neraka, kata Rasulullah SAW. Jadi orang yang kita kritik, yang cela tu adalah mufti yang memang berkelayakan untuk mempercakapkan berkenaan dengan fatwa. Maka jangan siapa kita untuk mencelanya, untuk memakinya. Maka itu perlu dihentikan dengan segera, dan kita kena ketahui batas kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang orang yang bersaudara bersama dengan rakan senegara dan rakan seagama. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Sekadar itu saja saya sampaikan, moga-moga semua kita sedar. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, geng. Alhamdulillah, geng. Jadi kan, cuba bawa tengok sebab terlalu taksub, dan pada aku depa tak dapat bandingkan antara parti politik dengan agama Islam. Kita buat pilihan raya bukannya untuk nak memilih agama. Kita buat pilihan raya untuk memilih pemerintah. Faham tak? Jadi dia salah. Modal depa tu, produk dia tu adalah agama. Dia bawa agama Islam, dia letak di dalam parti dan dia bawa secara berleluasa. Sehingga kan dia boleh tanam di dalam otak orang tu, PAS ni adalah Islam. Memanglah, contohlah kan, kita cakap kepada walaun, kepada lebay, bukan agama lah, kami tak pernah cakap lah ini agama. Kami tak pernah keluarkan kenyataan kata ini agama. Memang hang tak pernah cakap. Tapi budak-budak, orang-orang walaun orang yang di bawah pengaruh hang, dan juga di bawah budak-budak yang duk buat kerja di bawah, sehingga kan dia dah didoktrin, dia dah diberi peringatan, dan macam mana cakap, dia dah diasuh, dia dah diajak. PAS ni adalah agama. Sehingga kan orang Kelantan boleh keluarkan kenyataan, ni parti UMNO ni kafir hingga kiamat. Faham tak? Kafir sampai kiamat. Sebab apa dia boleh keluarkan kenyataan tu? Sebab disebabkan didoktrin. Cara mana dia kafirkan UMNO, dia kafirkan pimpinan-pimpinan di dalam UMNO hingga hari kiamat. Sebab apa? Saja-saja takkan berlaku macam tu. Melainkan apabila dia dapat didikan, dia dapat asuhan daripada kepimpinan parti dia. Dan itulah, kalau contohlah macam kita berhujah, kita bercakap, mesti ada yang orang boleh terima. Kan? Orang hak macam kita, hak yang kita dah tak sokong parti dia, kita dah tak sokong parti dia, kita cakap, kita boleh terima. Kita dengar, kita boleh terima. Tapi puak-puak PAS walaupun yang masih bersama dengan PAS, kita cakap macam ni, dia tak boleh terima. Dia kata kita fitnah lah, kita hina lah, kita kritik dia macam-macam. Jadi geng, itu adalah perkongsian aku hari ini. InsyaAllah kita sambung dia untuk video yang akan datang. Fikir-fikirkan, PAS bukan agama.
lepas hanya parti politik yang dicipta oleh manusia, manusia yang cipta parti itu, dan perbezaan parti parti UMNO, parti PH dan parti PAS ni, tengok perlembagaan dia berasaskan Islam. Untuk tulis perlembagaan tu pun manusia yang tulis. Orang yang ayat yang ditulis di dalam perlembagaan dia tu pun manusia yang berfikir. Tak ada di dalam Al-Quran pun apa yang ada di dalam perlembagaan PAS. Semua manusia yang fikir. Of course lah, dia akan cerita parti dia ni lebih baik daripada parti orang, supaya apabila orang membaca perlembagaan dia, orang berminat dengan parti dia. Faham tak? 33 tahun memerintah. Dulu dia bawa hudud. Lepas tu dia kata dia nak buat hudud dekat Kelantan. Sampai hari ni tak buat. Lepas tu dia kata dia nak buat RUU 355. Sampai hari ni dia tak buat. Kan? Sedangkan kerajaan negeri tu dikuasai oleh dia. Nak buat RUU, rang undang-undang, dia boleh buat. Dia boleh usulkan. Dia boleh minta. Malah 33 bulan duduk di dalam kerajaan pusat, buat apa? Sedangkan parlimen pun tak buka tempoh berapa lama. Dan apabila buka parlimen, yang hanya dibincangkan isu kesusahan rakyat ketika itu, dan proses untuk untuk tanggungjawab setiap menteri-menteri menjalankan amanah sepanjang tempoh PKP sepanjang 33 bulan. Tapi menteri-menteri ataupun duta khas bertaraf menteri tu yang duduk menjerit hududlah RUU, senyap dilantik sebagai duta khas bertaraf menteri Timur Tengah. Timur Tengah pun tak boleh pijak apa cerita. Itulah orang kata hanya tunggangan saja. Sedangkan dia bawa kita dulu kita pernah usul dekat parlimen untuk kita nak bentangkan RUU 355. Lala dia tangguh sampai hari ni. Kali pertama dia cerita, kali kedua dia tangguh. Dia minta untuk ditangguh. Kena ingat, dia minta untuk ditangguh. Faham tak? Perjuangan Islam celah mana? Okey, sekarang ni Terengganu dia dah kosong, pembangkang kosong, daripada PH dan BN kosong, tak ada pembangkang. Kelantan hanya ada dua wakil rakyat saja pembangkang. Dia ada 2/3, dia boleh meluluskan rang undang-undang apa-apa untuk di dalam negeri dia. Yang dia kata dia duk perjuangkan Islam, agama Islam selama ni. So sekarang dia ada lesen besar untuk dia nak buat apa-apa di dalam negeri dia. So nanti kan, setelah puluhan tahun dapat duduk di dalam kerajaan 33 bulan, apa pun tak buat. Kita tengok yang sekarang ni, apa yang dia akan buat. Terima kasih banyak. Subscribe, like, komen dan share. Tak kat mak ampak antok. Assalamualaikum.